semakin kuat sehingga bingit telinga manusia. Kala itu pecah bergendang telinga manusia mendengar hebatnya bunyi sangkakala. Dunia yang kita tengok hari ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak gempa, tiba-tiba berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat. Allah bagi dalam Quran, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila Allah goncang bumi ini dengan sekuat-kuat goncangan, pada waktu itulah manusia yang tadinya telah pecah bentang telinga mereka, sakit, air mata bercucuran keluar daripada telapak mata manusia. Manusia meraung, manusia menjerit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkafli, DPZ 202025155. Baiklah, tajuk yang diberikan kepada kami adalah adakah kiamat sudah hampir? Baiklah, seterusnya nama-nama ahli kumpulan kami. Bermula dengan ketua kumpulan kami iaitu Azhari bin Husain, DPZ 202025612. Seterusnya, saya sendiri, Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkafli, DPZ 202025155. Dan akhir sekali, Muhammad Azim bin Ismail, DPZ 202024883. Baiklah, seterusnya definisi mengenai hari kiamat. Hari kiamat menurut bahasa adalah hari kehancuran dunia. Kata ini adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu Yaumal Qiyamah, yang erti sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Hari kiamat juga sering disebut dalam bahasa Arab iaitu As-Sa'ah, yang bermaksud hari kehancuran alam. Okey, hari kiamat dari segi istilah pula, Yaumul Qiyamah sering diertikan hari kiamat iaitu hari kehancuran alam semesta berserta isinya. Baiklah, seterusnya dalil-dalil Al-Quran mengenai hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ardh لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maksudnya, mereka menanyakanmu kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Suratul Al-A'raf ayat 187. Seterusnya, hadis mengenai hari kiamat. Daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, telah muncul Rasulullah SAW di samping kami apabila kami sedang berbicara. Maka baginda SAW berkata, apa yang kamu bincangkan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan perihal as-sa'ah, iaitu hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya hari kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelum daripadanya 10 tanda. Baginda SAW menyebut tanda-tanda tersebut. Antara 10 tandanya ialah asap, dajjal, dabbah, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa AS, Ya'juj Ma'juj, dan 3 gerhana, iaitu 1 gerhana di timur, 1 gerhana di barat, dan 1 lagi gerhana di rantau atau Jazirah Arab. Seterusnya, yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menghalau manusia ke masyar mereka. Riwayat Muslim. Seterusnya, nama-nama hari kiamat yang dijumpai dalam Al-Quran.
terdapat 20 nama hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, yang bermaksud hari kiamat, dalam surah Az-Zumar ayat 60. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dalam surah Ar-Rum ayat 56. Yang ketiga, As-Sa'ah, yang bermaksud saat, dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan dalam surah Al-Hajj ayat 1. Yang keempat, hari akhirat, dalam surah Al-Alaq ayat 16 hingga ayat 17. Seterusnya, Ad-Din, yang bermaksud hari din, dalam surah Al-Fatihah ayat 3. Seterusnya, Yaumul Hisab, hari perhitungan, dalam surah Ghafir ayat 27. Seterusnya, Yaumul Fatih, yang bermaksud pembukaan ataupun kemenangan, dalam surah As-Sajdah ayat 60. Seterusnya, Yaumul Talaq, bermaksud hari kebangkitan, dalam surah Ghafir ayat 15 hingga 16. Yang seterusnya, Yaumul Jami' wat Takhabun, yang bermaksud saat, dalam surah At-Taghabun ayat 9. Seterusnya, Yaumul Khulud, yang bermaksud hari kekal, dalam surah Qaf ayat 34. Seterusnya, Yaumul Khuruj, bermaksud hari keluar ataupun kebangkitan, dalam surah Qaf ayat 42. Seterusnya, Yaumul Khasrah, yang bermaksud hari penyesalan, dalam surah Maryam ayat 39. Seterusnya, Yaumul Tanad, iaitu hari memanggil, dalam surah Ghafir ayat 32. Seterusnya, Azifah, yang bermaksud peristiwa yang dekat, dalam surah An-Najm ayat 57 hingga 58. Tammah, bermaksud bencana besar, dalam surah An-Naziyat ayat 34 hingga 35. Seterusnya, Saqqah, suara yang memekakkan telinga, dalam surah Abbasah ayat 33 hingga 37. Kemudian, Haqqah, keadaan yang sebenarnya berlaku, dalam surah Al-Haqqah ayat 1 hingga 3. Khasiyah, kejadian yang menyelubungi, dalam surah Al-Khasiyah ayat 1. Seterusnya, Al-Waqi'ah, peristiwa yang dahsyat, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari bin Hussein, DPZ 2020-25612 dari kelas DPZ W1A. Di sini saya akan meneruskan tanda-tanda hari kiamat. Walaupun hari kiamat pasti saatnya akan tiba, namun tidak dapat diketahui sama sekali oleh sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah membuat berbagai tanda yang menunjukkan bahawa saat kejadiannya telah dekat, yakni hari kiamat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad ayat 18 yang bermaksud, kiranya golongan yang ingkar masih tidak mahu menerima peringatan yang diberi kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Kerana sesungguhnya telah lahirlah tanda-tanda kedatangannya. Kalaulah demikian, bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberi kepada mereka apabila saat kiamat itu datang kepada mereka? Banyak tanda-tanda yang Allah telah berikan, antaranya tanda-tanda kecil iaitu syukra dan tanda-tanda besar iaitu kubra. Seterusnya, tanda-tanda kecil iaitu syukra. Yang pertama, diutus dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan perutusan baginda, maka berakhirlah kenabian dan risalah, iaitu tiada lagi nabi atau rasul selepas baginda.
Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jaraknya dengan hari kiamat seperti ini." Baginda bersabda demikian sambil menunjuk dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ini membuktikan bahawa hari kiamat sangatlah dekat dengan kita, walaupun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Sekarang ni Baitul Maqdis telah ditawan oleh Israel. Dan yang ketiga, wabah ta'un amwas. Yang keempat, banyaknya orang kaya dengan harta berlimpah. Yang kelima, munculnya beragam fitnah. Dan yang keenam, fenomena nabi palsu. Sekarang ni di Malaysia pun kita boleh lihat banyak yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul dan sebagai Tuhan. Antaranya adalah yang terhebatnya antaranya adalah Ayah Pin, Tuhan Harun dan sebagainya. Dan yang ketujuh, fenomena api Hijaz. Dan ke-8, merebaknya perzinaan. Ke-9, riba bermaharajalela. 10, maraknya minuman keras dan menganggapnya halal. 11, berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. 12, waktu yang semakin singkat. 13, banyaknya kemaksiatan yang bermaharajalela dan ditenggelamkan ke bumi. Dan ke-14, banyaknya kebodohan dan diangkatnya ilmu. Sekarang ni kita boleh lihat banyak para ulama kita yang telah pergi meninggalkan kita. Antaranya adalah Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Seterusnya yang baru ini Tuan Guru Haji Rafai. Dan ramai lagi lah. Okey. Seterusnya, tanda-tanda besar, yakni kubra. Yang pertama, munculnya Imam Al-Mahdi. Secara ringkasnya mengenai Imam Al-Mahdi, beliau akan muncul pada akhir zaman. Namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Beliau termasuk ahli bait keturunan Rasulullah SAW, iaitu keturunan dari Fatimah puteri baginda. Ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Seterusnya, beliau menyerupai akhlak dan pekerti Rasulullah SAW, tetapi tidak menyerupai dalam bentuk wajah. Fizikal baginda ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari ucapan Ali radhiyallahu anhu. Beliau akan memerintah bumi ini dengan penuh keadilan, kejujuran, sedangkan sebelum itu kezaliman yang menguasai bumi. Beliau akan menegakkan syariat Islam dan menghidupkan semula sunnah Rasulullah SAW. Akhir sekali, agama Islam akan tinggi kedudukannya pada zaman pemerintahan beliau sehingga Islam kukuh di seluruh pelosok bumi. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Seterusnya, tanda besar yang kedua ialah kemunculan Dajjal. Di antara tanda-tanda yang sangat hampir tibanya hari kiamat ialah kemunculan manusia yang menamakan dirinya Dajjal. Ia digelar Masih ataupun Al-Masih, yang bermaksud menempuh perjalanan di bumi dalam jangka masa yang lama. Ia juga bermaksud kehilangan mata kerana matanya buta sebelah. Dajjal mengaku dirinya adalah Tuhan. Ia berusaha menabur fitnah di kalangan manusia agar meninggalkan agama yang benar. Cara yang digunakannya ialah dengan menunjukkan perkara-perkara luar biasa dan keajaiban yang diciptanya, sehingga sebahagian manusia tergoda dengannya. Namun orang-orang yang kuat imannya pasti akan tetap hatinya kerana Allah SWT, sehingga tidak akan terpikat sama sekali dengan ajakannya yang sesat dan tidak tergoda dengan keajaibannya yang begitu mempesonakan. Orang mukmin tidak akan terpedaya dengan propagandanya yang menyesatkan. Seterusnya, turunnya Nabi Isa AS yang akan memimpin dunia.
Nabi Isa AS akan turun pada akhir zaman, iaitu ketika Dajjal bermaharajalela. Penurunan baginda merupakan salah satu tanda dari berbagai alamat kubra. Baginda akan memerintah dunia dengan adil dan menerapkan syariat Islam. Beberapa hukum agama yang ditinggalkan akan dihidupkan kembali. Kemudian baginda akan membunuh Dajjal dan menetap di bumi beberapa lama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas wafatnya Nabi Isa AS, Nabi Isa AS akan disolatkan oleh kaum muslimin dan terus dimakamkan. Seterusnya yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan merosakkan segala apa yang ada di muka bumi ini. Dan yang kelima, terbitnya matahari dari sebelah barat. Seterusnya, yang keenam, kemunculan dabbah ataupun binatang melata. Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW pernah menyebut, sesungguhnya tanda pertama yang keluar menunjukkan sangat dekat ketibaan hari kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya sejenis binatang di hadapan orang ramai pada waktu siang. Mana-mana di antaranya yang keluar dahulu, maka yang lagi satu lagi akan menyusul dalam waktu yang terdekat. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Seterusnya yang ketujuh, kabut dan angin berhembus, yakni dukhan, iaitu asap yang sangat tebal. Yang ke-8, munculnya api yang keluar dari Yaman. Dan yang ke-9, terjadinya gempa yang dahsyat yang akan menghancurkan bumi ini. Yang ke-10, kehancuran Kaabah. Ini adalah yang terakhir, iaitu kehancuran Kaabah. Tanda-tanda kecil yang saya telah jelaskan tadi telah lama berlalu. Okey, dan sekarang ni sedang berlaku tanda-tanda kecil. Sekarang kita sedang menghadapi tanda-tanda besar. Jadi kita kena banyakkanlah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Ismail, DPZ 202024883. Hari ini saya akan menerangkan tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadi takut dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika kita memiliki iman kepada hari akhirat, kita semua akan merasa takut jika kita melakukan sesuatu yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tidak akan melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi meniru perbuatan orang kafir. Yang ketiga, menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk hari kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahawa tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek manusia. Tidak ada yang bisa mengetahui bila hari akhirat akan datang. Kiamat akan terjadi tanpa ada yang menyangka. Maka dari itu semua orang Muslim yang beriman kepada hari akhirat harus mempersiapkan diri, harus bersiap siaga dengan menghadapi hari penghakiman tersebut supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari api neraka. Okey, baik, yang seterusnya adalah tujuan keimanan kita kepada hari akhir. Yang pertama, keimanan semakin bertambah. Beriman kepada hari akhirat adalah salah satu hal yang paling utama dalam Islam. Keimanan adalah satu bahagian dalam Islam. Jadi berimanlah kita kepada hari akhirat. Ia juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyempurnakan keimanan kita. Yang kedua adalah sifat berhati-hati. Orang yang beriman kepada hari kiamat ni, dia akan lebih berhati-hati dalam berfikir dan bertindak.
mereka harus selalu mengikuti petunjuk agama dan menyedari bahawa kenikmatan di dunia ni hanyalah sementara dan dibatasi oleh larangan-larangan agama. Kita semua tahu bahawa hari kiamat ni akan terjadi pada bila-bila masa, pada bila-bila waktu yang kita tak duga. Bila saat itu datang, kita tidak mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Baik, yang ketiga, semakin rajin beribadah dan beramal soleh. Mengimani hari akhirat membuat kita lebih menjaga ibadah kita. Kita juga lebih banyak beramal baik terhadap keluarga dan orang-orang lain, terutama orang sekeliling kita. Tentu saja kita akan terdorong untuk meningkatkan amal soleh kita dan meninggalkan semua larangan Allah. Kerana apa? Kerana kita ingin selamat dalam menghadapi hari akhirat. Semua amal baik yang kita buat di dunia insya-Allah akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Orang yang baik dan beriman akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan sewaktu di dunia, iaitu syurga. Baik, yang keempat adalah tidak takut kematian. Kematian ni juga adalah satu hal yang paling ditakuti oleh semua orang. Tetapi beriman pada hari akhirat membuat kita tidak takut kepada kematian. Orang yang beriman pada hari akhirat ni tak perlu takut nak terima laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, kerana mereka selalu menjaga ibadah mereka dan melakukan kebaikan. Sudah tentu mereka akan diselamatkan pada hari akhirat. Hanya orang yang kafir dan jahat yang akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir adalah hidup yang lebih tenteram. Hidup kita akan menjadi lebih tenang jika kita beriman kepada hari akhirat. Hal ini disebabkan kita akan jadi lebih damai dalam menghadapi semua cubaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu sedih sebab kita kena yakin bahawa kita akan dikuatkan oleh Allah. Selain itu, selama kita beriman dan bertakwa, kita akan diselamatkan pada hari akhirat dan mendapatkan syurga Allah, insya-Allah. Yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang beriman dengan hari kiamat. Yang pertama, punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khusyuk saat melaksanakan solat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Dan yang keempat, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Senang mendengar bacaan ayat Al-Quran ini merupakan satu daripada 10 ciri-ciri orang yang beriman. Bukan hanya itu, keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan." Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Surah Al-Anfal ayat kedua. Yang kelima adalah menunaikan zakat. Dan seterusnya yang keenam, meneladani Rasul. Yang ketujuh, tawakal. Tawakal ini merupakan satu daripada 10 ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Artinya, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Ma'idah ayat 23. Yang ke-8 adalah sabar. Yang ke-9 adalah punya akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur. Seseorang yang sedang ditimpa masalah, baik maupun buruk, akan membuat dirinya selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ini merupakan 10 ciri-ciri orang yang beriman yang kuat. Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Luqman ayat 12.